Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, seperti yang dijanjikan, kita sampai kepada muka surat 175 yang seterusnya, iaitu bahagian bawah asal minda. Okey, bab ni, pada video ni kita akan terangkan jawapan-jawapan. Okey, saya ingatkan jawapan yang saya bagi tak semestinya sama dengan jawapan dalam buku teks ataupun jawapan cikgu kamu bagilah. Tapi sekurang-kurangnya ia membantu jugalah. Kalau awak rasa mampu jumpa guna jawapan saya, guna. Kalau tak rasa tak nak bincang dengan cikgu, jawapan dia lain, tak apa, boleh. Tak ada masalah. Okey. Ini adalah jawapan yang saya rancang, yang saya cadangkan dalam ujian ini, dalam asal minda ini. Yang pertama, jawab soalan berikut dalam buku latihan sains. Okey, yang pertama, satu, raja di bawah menunjukkan 3 jenis rod yang diperbuat daripada bahan-bahan yang berbeza, iaitu rod besi, rod plastik dan rod kayu. Okey, A, rod manakah yang akan berkarat? Yang mana yang akan berkarat dan mana tidak akan berkarat? Sudah tentu jawapan dia adalah rod besi. Okey, A itu jawapan dia rod besi. Berikan alasan kamu di A. Kerana rod besi adalah bahan yang boleh berkarat. Okey, atau mau cakap kerana rod besi diperbuat daripada besi. Okey, jawapan yang paling okey, awak jawab kerana rod besi diperbuat daripada besi. Okey. Atau mana boleh sambung lagi, kerana rod besi diperbuat daripada besi dan hanya besi yang berkarat. Lagi cantik ayat tu Okey, seterusnya. 2. Perhatikan gambar di sebelah dan jawab soalan yang berikut. A. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada objek tersebut? Apa gambar ni sebenarnya? Ni gambar skru yang telah berkarat sebenarnya. Jadi kamu tulis kat situ, terdapat apa yang diperhatikan. Kita perhatikan, kita tengok saja apa yang kita nampak. Terdapat atau mana tulis macam ni. Skru kelihatan perang kemerahan. Terdapat, skru kelihatan, terdapat pepejal perang kemerahan yang menyeliputi skru kan, ataupun skru menjadi perang kemerahan. Boleh juga. Awak jawab macam itulah, skru menjadi perang kemerahan. Ataupun jawapan lebih tepat lagi, awak jawab macam ini. Terdapat tumpukan perang kemerahan pada skru. Terdapat, saya betulkan yang A tadi jawapan paling cantik, awak jawab terdapat tumpukan perang kemerahan pada skru tersebut. Kemudian B, nyatakan ciri-ciri objek tersebut. Awak boleh tulis kat situ, perang kemerahan dan tidak cantik ataupun kotor ataupun bertambah jisim. Bertambah jisim, dia bertambah berat dia tu. Seterusnya C, apakah faktor yang menyebabkan keadaan itu berlaku? Faktornya ada 2. Keadaan ini apa? Dalam soalan ni dia kata apakah menyebabkan faktor keadaan itu berlaku kan? Faktor tu maksudnya apa yang sebenarnya dia nak tanya, apa yang menyebabkan pengaratan tu. Jadi jawapan dia adalah C, adalah air dan udara. Air dan udara. Okey, jom pergi bawah. Nombor 3, perhatikan gambar raja di bawah. Cadangkan cara yang sesuai untuk mencegah pengaratan. Berikan alasan untuk jawapan kamu. Jadi ini adalah basikal. Basikal punya rantai. Jadi kita boleh menggunakan, kita ada 4 cara kan pengaratan. Jadi kita pilih menggunakan minyak atau grease. Ataupun kita sapu minyak dan grease. Sapu minyak atau grease. Mengapa? Kerana apa? Kerana rantai ini perlu digunakan dalam keadaan bergerak. Kerana rantai ini perlu digunakan dalam keadaan bergerak. Sebab itu kita kena guna minyak atau grease. Jadi jawab macam tu je. Kerana rantai ini digunakan dalam keadaan bergerak. Jadi sebab tu kita kena letak minyak atau grease. Dan juga bila kita letak minyak atau grease tu, dia bergerak kan. Jadi kita paling sesuai dia memang menggunakan minyak atau grease. Dan minyak atau grease ni juga akan menyebabkan air dan udara tak boleh kena pada rantai inilah. Yang keempat, jadual di bawah menunjukkan hasil satu eksperimen untuk menguji faktor yang menyebabkan pengaratan. Tabung uji A, jarum dan air pipe. Tabung uji B, jarum dan minyak. Tabung uji C, jarum, air pipe yang dididihkan dan minyak. Dan tabung uji D adalah jarum saja. Jadi A, jarum dalam tabung uji manakah yang berkarat? Dalam nak jawab soalan ni, kita kena pastikan dulu tabung uji A dia ada air pipe dan jarum. Air pipe ni dia ada oksigen tau. Dia ada udara. Jadi A tu ada air, ada udara. Jadi dia memang akan berkarat. Yang B tu jarum dan minyak. Dia ada minyak. Jadi bila ada minyak tak ada udara.
Okey, air pun tak boleh nak masuk. Okey, B tak berkarat. Yang C pula, jarum, air pipe yang dididihkan dan minyak. Okey, jarum dia masukkan air pipe tapi dah dididihkan. Bila dah dididihkan maksudnya udara dah keluar tau. Jadi air je ada tapi udara tak ada. Kemudian disalut dengan minyak kat luar, dia letak minyak kan. Jadi C pun takkan berkarat. Sebab dia ada air tapi dia tak ada udara. Yang D pula jarum saja. Kalau letak jarum je terdedah kepada udara, dah tentulah dia ada udara tu sendiri, dah ada air. Jadi ada air dan ada udara. Jadi dia boleh berkarat. Jadi A dengan D akan berkarat, B dengan C tidak berkarat. Okey, jom kita tengok soalan. A, jarum dalam tabung uji yang manakah berkarat? Mengapa? Jawapan dia A dan D. Mengapa? Kerana terdedah kepada air dan udara. Kerana terdedah kepada air dan udara. Seterusnya, jarum dalam tabung uji manakah yang tidak berkarat? Jawapannya adalah B dan C. Mengapa? Kerana tabung uji B tidak terdedah kepada air dan udara. Tabung uji C tidak terdedah kepada udara. Yang B tu tak ada air, tak ada udara. Yang tabung uji C tu tak ada udara. Air ada tapi tak ada udara. Okey. Berdasarkan jawapan yang diberikan dalam A dan B, apakah rumusan yang dapat dibuat? Okey, rumusannya senang saja. Awak jawab. Pengaratan memerlukan air dan udara. Ataupun okey, buat ayat macam inilah. Faktor yang menyebabkan pengaratan, saya ulang faktor yang menyebabkan pengaratan adalah air dan udara. Okey, seterusnya kita pergi soalan terakhir. 5. Pencegahan pengaratan memberikan manfaat kepada kita. Usaha mencegah pengaratan ini perlu dihargai. Berdasarkan pernyataan di atas, bina sebuah peta pemikiran dan nyatakan kepentingan mencegah pengaratan yang telah kamu pelajari. Okey, bagi pendapat saya, awak buat je macam peta bulat tu, peta buih kan. Buat tengah-tengah dia kepentingan mencegah pengaratan. Lepas tu dekat awak buat kiri kanan depan belakang atas bawah tu, awak buatlah dia punya ayat ni, kepentingan mencegah pengaratan ni. Tu nombor 5 punya point tu dekat muka surat 172 175. Okey, ada 4 tu. Okey, alright. Okey, dapat Jadi habislah kita tentang bab ini. Jadi insya-Allah pada video akan datang kita akan jumpa lagi muka surat 177 dengan unit 8 JIRIM, unit yang baru yang agak panjang juga. Okey, sampai situ saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.